Harga minyak masak botol 1 hingga 5 kilogram kekal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Pemilihan yang di-Petua Dewan Rakyat dan usul undi percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim antara dua agenda utama mesyuarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 yang akan berlangsung selama 2 hari bermula 19 Disember. Perkara berkenaan berdasarkan notis mesyuarat pertama dikeluarkan Setiausaha Dewan Rakyat Dr. Nizam Maidin Bacha Maidin untuk edaran kepada ahli-ahli Parlimen. Ketika ini, yang di-Pertua Dewan Rakyat disandang Tan Sri Azhar Azizan Harun. Aturan urusan mesyuarat diikuti dengan upacara angkat sumpah 222 ahli Parlimen yang menang pada pilihan raya umum ke-15. Usul undi percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri yang menjadi tumpuan terkandung pada nombor 8 di bawah aturan urusan mesyuarat. Datuk Seri Anwar dalam sidang media sulung selepas angkat sumpah jawatan berkata, satu usul undi percaya akan dibentangkan pada persidangan Parlimen bagi menamatkan soal keabsahan beliau selaku Perdana Menteri. Budaya memberi sebarang cenderahati mesti dihentikan. Itu penegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi kenyataan dimuat naik di Facebook, Datuk Seri Anwar menyifatkan budaya itu tidak bersesuaian dengan etika pengurusan dan pimpinan. Perdana Menteri menghargai niat baik setiap pihak yang ingin memberikan cenderahati kepadanya. Namun beliau tidak mahu membebankan rakyat. Harga minyak masak tulen kemasan botol bagi kuantiti 1 hingga 5 kilogram dikekalkan sehingga 7 Januari tahun depan. Penetapan harga dilaksana hasil kerjasama pihak industri minyak masak yang setuju mengekalkan harga maksimum bagi Disember sama dengan bulan lalu. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Azman Muhammad Yusof, minyak masak botol 1 kilogram kekal pada harga RM6.90 dan RM13.30 bagi 2 kilo. Minyak masak botol 3 kilo pula ditetapkan pada harga RM19.60 dan 5 kilo RM30.90. Kerjasama pihak industri membolehkan harga dikekalkan walaupun harga purata minyak masak mentah meningkat sepanjang November. Mana-mana pihak yang didapati menjual melebihi harga maksimum boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. 13,400 penjawat awam Johor bakal menerima bantuan khas kewangan sebulan gaji atau minimum RM1,000. Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi berkata pembayaran dibuat 2 kali iaitu pada hujung bulan ini dan sebelum Aidilfitri tahun hadapan. Bagi penggal persidangan. Bantuan khas kewangan ini juga akan dibancangkan kepada semua guru kafar, petugas pusat pemulihan dalam komuniti dan guru tadika Islam Johor. Mudah-mudahan sumbangan ini dapat memberi motivasi dalam kalangan pejabat awam untuk terus memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada rakyat. Beliau memaklumkannya ketika membentangkan Belanjawan Johor 2023 pada persidangan Don Johor ke-15 di Kota Iskandar. Hingga 46 tahun 2022. Kaki tangan awam Sarawak pula bakal menerima bayaran insentif khas sebulan setengah gaji atau minimum RM2,000. Penjawat awam persekutuan yang berkhidmat di negeri itu juga mendapat manfaat dengan menerima insentif RM500. Menurut Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, insentif diberi bagi menghargai sumbangan dan komitmen pegawai perkhidmatan awam termasuk kaki tangan persekutuan. Bayaran akan dibuat sebelum hujung tahun. Ini merupakan tahun ketiga berturut-turut bayaran insentif khas diberi kepada penjawat awam persekutuan yang berkhidmat di Sarawak. PRU ke-15 bagi kerusi Don Tioman, 2 pusat pengundian awal akan dibuka iaitu IPD Rompin dan Balai Polis Tekik Sabtu ini melibatkan 262 pengundi. Ketua Polis Daerah Rompin DSP Muhammad Azhari Mokhtar memaklumkan kempen PRU tersebut lancar dan tiada sebarang laporan berkaitan kesalahan pilihan raya diterima setakat ini.
Untuk kekuatan IPD Rompin, kita mempunyai 376 orang untuk digunakan, dan sampai itu pihak IPK telah memberi bantuan. Setakat ini 101 orang melibatkan anggota tim cantas JSJ IPK, trafik dan juga untuk PGA yang untuk ditugaskan melakukan SGR sehingga selesai PRU nanti. Penugasan anggota dibahagikan pada zon Kuala Rompin, zon Tanjung Gemuk dan zon Pulau Tioman. 36 permit kempen bagi parti yang bertanding di Don Tioman telah diluluskan. Kerajaan Pahang memberi jaminan dapat menyelesaikan 90% masalah bekalan air di negeri itu dalam tempoh 5 tahun. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, bagi tujuan itu RM900 juta diperuntukkan bagi semua kerja naik taraf dan penukaran paip yang dilakukan secara berperingkat. Kita buat berperingkat-peringkat, kita tidak buat sekaligus. Tetapi pokoknya kita telah berikhtiar dan berusaha supaya masalah bekalan air di Pahang ni akan kita selesaikan 90% dalam masa 5 tahun dari sekarang. Maknanya dalam masa 5 tahun 90% 900 million. Dan melibatkan kos sebanyak RM900 juta. Beliau berkata demikian selepas sesi taklimat isu berkaitan bekalan air Mukim Endau. Dalam pada itu, Datuk Seri Wan Rosdi berkata 7 projek sudah siap dan sedang dilaksanakan di kawasan Dewan Negeri Tioman bagi mengatasi masalah gangguan bekalan air yang dihadapi penduduk. Katanya, 2 projek telah siap melibatkan kerja elektrik, pemasangan paip air mentah, pam air bersih serta kerja lain di LRA Sepayang serta projek bekalan air luar bandar, sistem retikulasi Negeri Pahang Zon 1 di Kampung Merlak. RM6 juta diagihkan kepada 742 sekolah menerusi program bantuan di Selangor pada tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata, Petaling merupakan daerah pertama paling banyak menerima manfaat iaitu 222 sekolah dengan peruntukan RM7.04 juta. Ini diikuti 134 sekolah di Kelang, RM6.18 juta dan 102 sekolah di Hulu Langat melibatkan RM3.9 juta. Turut menerima bantuan 501 sekolah agama rakyat, sekolah kebangsaan serta sekolah menengah kebangsaan. Manakala 225 sekolah melibatkan sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil, sekolah menengah persendirian Cina, sekolah menengah jenis kebangsaan dan Mubalih. Beliau menjawab pertanyaan pada sidang Dewan Undangan Negeri Selangor. Sementara itu, Selangor meluluskan projek perkilangan tertinggi berbanding negeri lain dalam tempoh Januari hingga Jun lalu. Walaupun berada pada kedudukan kedua selepas Johor, Exco Pelaburan Negeri Datuk Teng Chang Kim berkata 118 projek dicatatkan di Selangor dengan nilai pelaburan RM88 bilion sementara Johor merekodkan 68 projek berjumlah RM6.67 bilion. Jelasnya, kedua-dua negeri mempunyai kekuatan sama meliputi lokasi strategik, kemudahan pelabuhan dan jaringan jalan raya meluas yang menghubungkan setiap kawasan. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri bersedia merancangkan pelaburan di kawasan luar bandar seperti Sungai Burung dan Kuala Selangor jika ada keperluan. Belanjawan 2023 Negeri Melaka memfokuskan kepada pembangunan ekonomi negeri serta kesejahteraan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata aspek kebajikan rakyat kekal menjadi hal utama dalam pembentangan itu nanti.
Belanjawan 2023 Negeri Melaka akan dibentangkan pada hari pertama sidang Dewan Undangan Negeri DUN pada 12 Disember ini. Pertamanya kita meningkatkan ekonomi negeri, itu pertama. Bagaimana kita boleh memberikan peluang pekerjaan dan juga peluang-peluang perniagaan kepada rakyat negeri Melaka. Keduanya mengenai dengan kesejahteraan rakyat dan juga kepada kebajikan rakyat. Itu sajalah saya. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran logo, lagu rasmi dan penyerahan peranti siswa Universiti Melaka. Sidang DUN Melaka akan berlangsung pada 12 hingga 15 Disember ini. RM1 juta diperuntukkan buat anak Melaka yang menyambung pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT milik Kerajaan Negeri. Insentif RM1,000 akan diberikan kepada anak Melaka yang menyambung pengajian di Universiti Melaka UNIMEL dan Kolej Antarabangsa Sains dan Teknologi Melaka MIKOS. Selain meringankan beban pelajar yang menyambung belajar, ia juga dapat menggalakkan lebih ramai rakyat Melaka menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Seperti sebelum ini juga, kita kepada mereka yang anak Melaka yang masuk di UNIMEL, kita akan bagi insentif sebanyak RM1,000. Untuk tahun depan juga kita bagi. Masih kita teruskan. Kita bagi 700 mereka yang masuk di sini. Untuk 700 orang dan kita bagi insentif sebanyak RM1,000. MIKOS pun sama juga. Kita loketkan 1 juta. MIKOS kita peruntukkan sebanyak 300. Mereka yang masuk di MIKOS, kita akan bagi RM1,000. Mengulas lanjut, beliau turut menyasarkan kemasukan 5,000 pelajar pada setiap tahun. Sasaran itu boleh dicapai menerusi penjenamaan UNIMEL serta usaha yang dijalankan kerajaan negeri serta pihak universiti. Jumlah pelancong dijangka meningkat dengan pertambahan jumlah penerbangan ke Pulau Langkawi. Setakat ini, 207 penerbangan seminggu direkodkan ke pulau tersebut dengan purata 30 penerbangan sehari. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi, Ahmad Fuad Ciani, 8 penerbangan antarabangsa dicatatkan seminggu menerusi Singapura. Jumlah itu akan ditambah pada masa hadapan. Progres yang baik, perkembangan yang baik, alternatif yang baik untuk pelanggan semua dan menjadikan Langkawi lebih menarik, lebih atraktif dan pertambahan laluan dan destinasi-destinasi baru yang akan membawa masuk pelancong-pelancong, tambahan pelancong-pelancong yang kita harapkan terutamanya pada musim kemuncak. Beliau ditemui selepas menyambut ketibaan penerbangan pertama My Airline dari KLIA 2 ke Langkawi. Hadir sama pengarah My Airline, Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman. Kuala Lumpur Design Festival bermula hari ini sehingga 18 Disember. Fokusnya menjadikan bandaraya tersebut sebagai daerah kreatif dan kebudayaan Kuala Lumpur KLCCD. Timbalan Naib Chancellor UiTM Profesor Dr. Muhammad Hariri Abdullah berkata, festival itu bertujuan memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang kepentingan reka bentuk di Malaysia. Sebenarnya kita nak menggabungkan di antara daripada peringkat future designer, maksudnya daripada institusi pengajian tinggi, juga kolaborasi dengan pihak-pihak industri, pihak-pihak organisasi dan juga persatuan pereka bentuk yang ada di Malaysia ni. Kita nak menjadikan reka bentuk itu sebahagian daripada strategic planning dalam government agency, di dalam industri-industri yang ada. Kalau selama ni reka bentuk tu dilihat sebagai orang kata lebih kepada kecantikan, the beauty of the product. Sebenarnya dia lebih pada itu. Kita tengok dalam design ni dia daripada fungsi, practicality, lepas tu ketahanan, bahan yang digunakan dan sebagainya. Pengarah Berita Ehwal Semasa Zuraida Muhammad Arif menamatkan perkhidmatan hari ini. Beliau bersara wajib selepas hampir 4 dekad berkhidmat dengan RTM. Zuraida mula berkhidmat pada tahun 1984 di bahagian siaran kawasan tengah serta bahagian pembangunan dan pertanian Angkasa Puri. Beliau kemudian berpindah ke unit pemberitaan TV pada 1994. Sebelum menerajui bahagian Berita Ehwal Semasa, Zuraida pernah memegang beberapa jawatan penting dalam jabatan, termasuk Ketua Editor Berita TV dan Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri.
Meski bertukar ke beberapa bahagian, namun beliau yang mesra disapa dengan nama Kak Zu akui memiliki minat mendalam dalam bidang pemberitaan. Zuraida ditemui selepas mengimbas kad perakam waktu dan diraih dalam majlis sejambak kasih di Wisma Berita Angkasa Puri. Turut hadir Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud. Terima kasih Kak Zu. We love you. Rasa gemuruh yang tak menentu, dada sentiasa rasa berat seperti ditindih objek besar. Perut memulas, kadang-kadang rasa nak muntah. Tak tahan perasaan ni. I just want it to stop. Kadang-kadang tu rasa nak tidur je dan tak nak bangun-bangun. Rasa diri tak guna sebab aktiviti harian yang orang lain senang buat, kita tak boleh buat. Padahal senang je. Mereka kata aku terlalu sensitif. Entahlah. Tiada siapa yang faham. Orang lain elok je. Kenapa aku macam ni? Itu yang aku fikir dulu. Tapi kan, sebenarnya ramai orang fikir benda yang sama. Lalui benda yang sama. Kita tak berseorangan dalam silent war ni. If we just reach out, we'll realize that we are normal. Semua ni perasaan-perasaan normal untuk manusia yang berdepan dengan cabaran kehidupan. Dapatkanlah bantuan, walau sekadar satu panggilan telefon sahaja. Kita mulakan dengan bola sepak. Penyerang muda Kuala Lumpur City FC Muhammad Hakimi Azim Rosli bertekad membalas kepercayaan ketua jurulatih Kim Pan Gon yang memanggilnya menjalani kem latihan skuad Harimau Melaya. Ini panggilan pertama buat Hakimi dalam skuad kebangsaan yang kini sedang melakukan persiapan ke saingan Piala AFF 2022. Meskipun terpaksa bersaing dengan pemain lebih senior, namun pemain berusia 19 tahun itu berazam merebut tempat dalam skuad terakhir yang akan dibawa ke kempen itu nanti. Saya boleh belajar sesuatu pengalaman yang sangat luar biasa daripada Coach Kim Pan Gon. Bagi saya amat sukar lah untuk saya nak untuk adapt lah dengan ni, tapi saya cuba dari segi tactical, training, sebab saya baru 19 tahun, so banyak lagi benda-benda yang saya kena belajar. Dalam pada itu, seorang lagi pemain yang pertama kali dipanggil, Sergio Aguero, menyifatkan peluang mewakili Malaysia adalah sesuatu yang terbaik dalam kerjanya. As a football player, all the football players work very hard to be here. So I'm not surprised because who knows me, I work very hard in the training, and then unlucky I cannot play in the whole year. I play short time, but the coach is good and he have their own scout. So I think he was choosing me by what he see in the training. Mereka ditemui media pada latihan hari ketiga skuad negara di Wisma FAM. Kejohanan Bola Keranjang Piala Agong Bola 2022. Juara bertahan Negeri Sembilan optimis mampu mengekalkan kejuaraan pada edisi tahun ini yang akan berlangsung pada 24 Disember nanti.
Keyakinan itu diluahkan pengurus pasukan Negeri Sembilan Richard Lim yang menjelaskan anak buahnya telah menjalani persiapan yang terbaik bagi menggalas misi tersebut. We'll do our job. We do everything. We think, but also I think I see some talent player from the other team coming up, new talent player. So I think we're a good fight. So we got confidence. Tambah beliau, pasukannya juga perlu mengekalkan momentum dalam usaha memburu gelaran juara buat kali kelima. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Angkatan Tentera Malaysia ATM Dr. Faiz Baharudin menyatakan persiapan anak buahnya telah dilakukan sejak beberapa bulan lepas. So of course kita ada top tier punya team lah macam Selangor, of course the Negeri Sembilan tapi ATM basically kita ada beberapa kita punya opponent yang kita traditional opponent macam Polis, Putrajaya, and then ada team lah like Melaka. Tambahnya, ATM bersedia memberi saingan sengit dalam merebut trofi berprestij tersebut. Beralih ke perkembangan badminton, Malaysia merupakan antara 3 negara baharu yang disenaraikan sebagai tuan rumah bagi acara jelajah dunia BWF Super 100 bagi tahun 2023 dan 2024. BWF dalam kenyataannya hari ini memaklumkan kejohanan yang dikenali sebagai Malaysia Super 100 itu akan diadakan pada 31 Oktober hingga 5 November tahun depan dan 15 hingga 20 Oktober 2024. Selain Malaysia, turut disenaraikan adalah Taiwan dan Emirat Arab Satu UAE. BWF memberitahu anggota tuan rumah boleh mengadakan sehingga 6 kejohanan setiap tahun termasuk maksimum 2 kejohanan Super 100. Sebelum itu, Indonesia dan India akan mengadakan 2 kejohanan berstatus tersebut manakala kejohanan Super 100 yang lain akan berlangsung di China dan Vietnam. Mata ranking yang diperoleh pada kejohanan Super 100 ini akan menentukan kelayakan bagi jelajah dunia akhir BWF selain kelayakan kesukan Olimpik 2024 di Paris. Penyenaian acara Malaysia Super 100 itu menyaksikan negara kini mempunyai 3 kejohanan jelajah dunia BWF selepas terbuka Malaysia dan Masters Malaysia. Masih badminton, beregu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Chevon Lai Jamie berazam untuk mengulangi pencapaian edisi 2020 dengan mara ke separuh akhir apabila turun di jelajah dunia akhir BWF 2022 di Bangkok, Thailand pada 7 hingga 11 Disember ini. Walaupun menyedari bakal berdepan saingan sengit di peringkat kumpulan, namun Soon Huat berkata prestasi konsisten dalam setiap perlawanan bakal menjadi penentu kepada nasib mereka dalam saingan tersebut. Selain itu, dia turut mengakui akan menerapkan mental positif bersama Chevon sekaligus kekal fokus dalam setiap perlawanan. Pada edisi 2020, beregu negara ini terkandas di separuh akhir selepas tewas kepada lawan dari Korea Selatan, Seo Seung Jae dan Cha Yu Jung. Hanya 8 pemain persorangan atau beregu terbaik dalam ranking dunia layak ke jelajah dunia akhir 2022 dengan maksimum 2 wakil negara dalam setiap kategori. Soon Huat dan Chevon yang menduduki ranking keempat bakal diiringi satu lagi wakil Malaysia, juga pasangan profesional Tan Kian Meng dan Lai Pei Jing. Daripada keseluruhan 17 kejohanan disertai pada tahun ini, Soon Huat Chevon berjaya mara ke separuh akhir 3 kali dan muncul naib juara di terbuka Switzerland pada Mac lepas. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.